Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi. Suka kita suka saya nak kongsikan lah. Kita ada sedikit masa, jadi lebih baik kita gunakan masa untuk berkongsi dengan benda-benda yang bermanfaat lah. Kita berkongsi ilmu lah. Kali ni saya nak berkongsi cara menabung ikut kaedah Bromat. Saya bukan pakar kewangan, saya bukan orang ekonomi, saya orang biasa saja. Tapi saya rasa saya nak kongsikan kaedah cara kita nak menabung dari persepsi, dari teknik orang biasa. Saya rasa itu penting. Kadang-kadang kita boleh cakap macam orang ekonomi, orang yang belajar kewangan. Mungkin kita bukan nak menyalahkan ke atau membandingkan, just kita nak kongsi ilmu saja. Mungkin mereka belajar melalui teori. Tak salah pun ikut apa yang mereka ajar. Tapi saya sebagai orang biasa yang sama pendapatannya pun sederhana, saya rasa kita boleh kongsi, saya rasa kita boleh ambil pengalaman. Sama-sama kita boleh share. Mungkin memberi manfaat. Sebab sebenarnya dalam hidup kita ni, mengatur kewangan ni sangat penting. Lagi-lagi kita kena ada tabungan. Kadang-kadang kita memang tak nafikan pendapatan kita sekian-sekian, kita suka untuk menabung. Tapi sebenarnya boleh dan semua orang mampu menabung. Cuma kita kena ada kaedah, cuma kita kena ada disiplin, cuma kita kena ada matlamat. Di sini suka saya nak kongsi macam mana cara kita nak menabung. Diharap dengan perkongsian ni kita boleh sama-sama mengawal kewangan kita. Kita ada tabungan, sebab tabungan ni penting. Bila kita tak ada tabungan, itu yang akan memberi masalah dalam pengurusan kewangan kita. Contohnya bila isu COVID melanda, kita tak ada tabungan. Sebab melalui pengalaman semua kan, mesti ada kita, ataupun kita baca dekat mana-mana. Kita baca bila COVID melanda, yang ada yang dibuang kerja secara tiba-tiba. Kita tak ada simpanan, memang itu memberi satu tekanan. Memang itu sangat-sangat membebankan. Memang mengganggulah kita punya emosi, kesihatan mental kita. Yalah, bayangkan sekian-sekian pendapatan, bila dibuang kerja kita tak ada pendapatan kan? Sedangkan kita ada kos-kos kehidupan yang kita perlu tanggung. Kita nak beli barang harian, sewa rumah, duit minyak. Itu perkara-perkara asas yang kita perlu bayar kan. Kita perlukan gunakan duit untuk kita simpan. Sebab tabungan ni sangat penting. At least kalau kita tanyalah mana-mana pakar kewangan ke, orang ekonomi ke, sekurang-kurangnya 6 bulan kita ada tabungan daripada nilai pendapatan kita. Itu memang penting. Sebab kita tak tahu bila waktu kecemasan ke, tiba-tiba kita perlukan duit dengan segera. Jadi kita, at least kita ada tabungan. Okey, kita teruskanlah kepada fokus kita. Kita pergi kepada yang pertama lah. Yang pertamanya, kita mesti tetapkan matlamat. Sebab apa kita mesti tanamkan dalam diri kita, sebab apa aku nak menabung. Matlamat kita untuk menabung, kita tetapkan diri kita. Okey, kalau ada hal kecemasan, tak perlu kita risau, tak perlu kita meminjam, tak perlu kita berhutang. Itu kita tetapkan matlamat dulu. Itu yang paling perkara asas. Kalau kita ada matlamat, insya-Allah kita akan menabung. Kedua, kita kena
sorry, kita kena kira kita punya pendapatan, kemudian pendapatan ini tak kira lah daripada gaji kita ke, overtime ke, atau ke pendapatan sampingan kita ke, kita buat apa-apa kerja, kita dah jadi dropship ke, kita jadi runner ke, apa-apa kerja sajalah. Kalau macam saya pun saya ada buat kerja-kerja sampingan lah. Kita kira, kita listkan berapa pendapatan kita, kemudian kita tolak dengan kos-kos yang perlu kita bayar lah. Sewa rumah, duit minyak, duit tol, bayar duit bulan-bulan kereta. Lepas tu kita dah tetapkan berapa keperluan harian kita untuk perbelanjaan anak sekolah, barang-barang yang kita perlu beli. Okey lah, katalah selain daripada itu kita duit untuk kita beri ibu bapa kita, bersedekah. Katalah kemudian ada baki 300. Bila ada baki 300, 200 tu kita tetapkan. Bulan ini, okey, 200 kita simpan. 100 ni, 200 kalau macam saya, 200 saya akan simpan di bank. 100 kita simpan di rumah. Yang 200 kita simpan di bank ni, kita pastikan kita simpan di tempat yang selamat. Di tempat yang risikonya rendah. Contoh tempat yang paling selamat, risiko rendah, ASB, tabung haji, sijil simpanan premium nasional. Itu antara tempat yang selamat lah. Maksudnya kita letak 200, hujung bulan ke bila-bila ke kita nak keluarkan, 200 juga. Tabung haji pun letak 200 juga. Ataupun kalau kita tak nak fikirkan macam tu, kita letak je lah dekat dalam bank, Maybank ke, CIMB ke. Maknanya bila-bila kita keluar sama juga. Jangan letak di skim cepat kaya dan skim-skim yang mengarut. Itu tak perlu. Elakkan. Kemudian ni antara tip yang saya gunakan jugalah. Duit siling. Kan kadang-kadang kita, ramai orang bila dapat duit siling ni letak, lepas tu biar tak tahu duit siling tu jatuh ke apa. Kalau macam saya suka letak dalam satu tempat, dalam satu bekas yang tak buat dengan duit siling tu karat lah. Kalau macam saya suka gunakan duit siling ni untuk beli minyak motor. Ini rahsia dia lah. Ni rahsia saya kongsikan. Kan kadang-kadang kita rasa macam, yalah, kadang-kadang kita rasa segan, tak dinafikan. Tiba-tiba nak bayar beli makan ke pakai duit siling kan, terkejut pula peniaga kan. Tengok kita atas bawah, walaupun itu tak ada apa pun kan. Sebenarnya kita memudahkan juga. Tapi kalau macam saya lagi suka gunakan duit siling waktu isi minyak motor kan. Saya pun pakai motor biasa je, pakai motor kapcai je. Jadi setiap kali isi tu RM4 kan. Tapi kita macam saya suka duit siling tu saya dah tetapkan. Katalah 2 posen berapa keping, 5 posen berapa keping. Jadi kita memudahkan juga. Bila kita pergi dekat kaunter pembayaran tu, kita dah susun dah duit tu. Maknanya kita mudah. Cashier yang berurusan dengan kita pun mudah. Dia tak adalah tengok kita. Jadi dia pun tak perlu kira. Kita mudahkan dia. Urusan kita pun mudah, urusan dia pun mudah. Kadang ramai orang terlepas pandang berkenaan duit siling. Kadang-kadang sebenarnya duit siling kadang-kadang dalam sebulan tu, kalau kita kira boleh dapat RM30. Sebab kita kadang-kadang urusan harian kita gunakan. Kadang-kadang baki. Terbulanglah pada individu. Ada orang yang mungkin kalau peniaga bagi duit siling mereka sedekah kan. Sama macam saya, kadang-kadang pun kita sedekah juga. Ikut macam mana keadaan. Kadang-kadang ada juga peniaga yang tolak. Tapi kalau macam saya nak elakkan pembaziran, duit siling ni memang saya akan gunakan. Saya akan gunakan kembali. Ni rahsianya lah. Macam saya suka waktu isi minyak lah.
isi minyak motor. Jadi duit siling tu tak dibazirkan. Dan kita pun dapat gunakan sebaik-baiknya lah. Okey, kita pergi yang seterusnya. Sebenarnya kalau kita nak menabung ni, kita kena konsisten. Paling penting sebenarnya kena konsisten. Macam saya sebut awal tadi, maksudnya ada lebihan wang 200. Maknanya kita kena konsisten. Setiap bulan tu 200. Setahun dah 1200. At least kita ada simpanan. Kan? Kalau kita mampu lebih lagi, kita lebih lah. Tapi kalau kita rasa kemampuan kita sebegitu, tapi yang penting dia konsisten 200. Dan kita simpan pun di tempat yang sama tu konsisten. Maknanya kalau ASB 12 bulan kita dah ada, katalah 200, 12 bulan kita dah ada, kita dah ada dalam 2400 lah. Lebih kurang lah, maafkan saya lah kalau saya silap kira kan. Kita dah ada 2000, iya ke? 2800. Kita dah ada lebih kurang 2800. Satu jumlah yang agak banyak. Maafkan saya, bukan 2800. Lebih kurang 2400. Satu jumlah yang cukup. Satu jumlah yang cukup jika kita ada kecemasan. Kita boleh gunakan. Yang penting macam saya cakap, kena konsisten. Kalau kita letak amount 200, kena konsisten. Kalau kita nak lebih baik, tapi jangan kurang. Kita kena ada matlamat, kena lebih, jangan kurang. Itu matlamat tu, dan disiplin tu yang penting. Seterusnya, ini pun ramai orang yang tak buat, mungkin rasa segan kan. Yalah, kadang-kadang di sekeliling kita ni, kadang-kadang persekitarannya ada sekian-sekian. Tapi pada saya, kalau kita memang kita dah tanamkan tekad, kita kena belajar untuk berdisiplin, kita kena belajar untuk berusaha dengan bersungguh-sungguh lah. Seterusnya saya nak kongsi, kadang-kadang kita tak salah bawa bekal daripada rumah. Sebabnya kadang-kadang kita bawa bekal daripada rumah ni lebih menjimatkan. Kedua, confirm lah dari segi kebersihan. Dan dia memudahkan kita. Waktu bekerja kita tak perlu nak buang-buang masa. Kita dah ada makanan. Tak salah kita bawa makanan daripada rumah. Satu, tidak membazir. Mungkin ada lebihan makanan daripada rumah, daripada kita buang, kita makan. Tidak membazir. Dan bila kita bawa makanan ni juga, kita dapat mengelakkan daripada kita makan dekat luar. Sebab kadang-kadang kat luar harga makanan ni agak tinggi. Sekarang kalau dulu mungkin kita boleh dapat 6-7 ringgit kan, beli makan nasi, lauk, termasuk air, kita boleh dapat 6-7 ringgit. Sekarang nasi, air, lauk ayam ke kan, sayur ke, masih lebih daripada 10 ringgit kan. Jadi benda tu melibatkan kos. Katalah kita makan dalam sehari, waktu pagi, waktu tengah hari, itu saja dah kos. Kos tu pun kalau kita kira dah berapa kan. Jadi at least kalau kita kurangkan makan di luar dengan cara bawa bekal, kita dapat kurangkan kos-kos tu. Selain daripada itu, untuk kita motivasi untuk kita menabung ni, kita kena cari lebih pendapatan kita. Ini cara kita nak memotivasikan diri kita lah kan. Kadang macam saya cakap daripada awal tadi, kita dah kira semua kan. Kira rupanya katalah
duit untuk tabungan tu tak ada. Dan kita pun rasa kita tak boleh menabung. Jangan. Itu sebenarnya salah. Bila kita dah kira sekian-sekian, tolak kita punya kos-kos, tolak hutang, kita rasa kita tak ada kemampuan untuk menyimpan, kita kena ada tanamkan motivasi kat diri kita untuk bekerja dengan lebih lagi. Cara kita bekerja lebih, mungkin kalau kat tempat kita boleh overtime, kita buatlah kerja lebih masa. Kita akan dapat lebih pendapatan. Kalau tempat kita tu tak ada overtime, mungkin kita boleh cari kerja-kerja di luar. Sekarang terlalu banyak pilihan, sama ada kita nak atau tak nak sahaja. Kan? Pilihan kerja tu sama ada kita nak, kalau kita memang suka nak jadi Grab, kita buatlah kerja-kerja Grab. Ataupun kita ni ada memang suka jenis yang orang banyak masa dengan telefon, kita buatlah dropship ke apa ke. Sekarang Shopee pun kita boleh ni kan. Asalkan benda tu mendatangkan pendapatan. Kalau sedangkan saya pun ada juga buat kerja-kerja sampingan. Kalau nanti kita akan share lah apa kerja-kerja sampingan yang Bro Mat buat. Mesti ramai yang tertunggu-tunggu kan, apa sebenarnya kerja sampingan yang Bro Mat buat. Bro Mat tak ada rasa malu pun nak share nanti apa kerja yang Bro Mat buat. Sebab dekat Malaysia ni, alhamdulillah sebenarnya Malaysia ni kita ni bertuah. Kalau kita rasa tak bertuah tu, tanya balik lah, muhasabah diri lah. Kita tengok berapa ramai warga asing yang duduk kat Malaysia. Berapa banyak peluang pekerjaan yang kita tak ada nafikan. Sekarang macam orang-orang tempatan, kita dah kurang untuk membuat kerja-kerja berat. Kita tak nafikan, tapi cuba kita fikir dengan lebih mendalam. Kadang-kadang warga asing bahagian kaunter pembelian, cashier pun ada orang asing yang bekerja. Sepatutnya benda tu tak berlaku kan. Kita tengok kedai-kedai jahit, orang asing pun ambil, sedangkan sepatutnya itu. Tapi kita nak komen lebih-lebih pun. Cuma nasihat saya, harap kerajaan lebih pantau lah. Dan kita orang tempatan pun, kita kena rebut balik peluang. Kita kena ambil balik apa yang hak kita. Bukanlah maksudnya kita halau mereka ke, atau kita buat demonstrasi ke, atau kita buat satu tindakan yang melulu. Tapi caranya kita kena letakkan diri kita semula ke tempat itulah. Kadang-kadang kita tengok orang marah sekian, tapi orang-orang tempatan sendiri tak nak buat. Jadi pilihan majikan terpaksalah mengambil golongan pekerja asing. Jadi macam saya cakap tadi, tiada alasan sebenarnya untuk kita kata pendapatan kita tak cukup untuk kita menabung. Bila kita rasa pendapatan kita tu tak cukup, kita rasa kita tak ada kemampuan untuk menabung, kita kena berusaha lah. Cara berusaha tu mungkin kerja lebih masa kan. Kita buat part time. Kalau ada kemahiran berniaga. Semua tu asalkan kita dapat pendapatan yang halal, tak salah. Kita kena berusaha. Janji matlamat kita tu untuk menabung. Bila kita letakkan matlamat untuk menabung, memang kita kena menabung konsisten setiap bulan, insya-Allah pengurusan kewangan kita tu berjalan lancar. Kemudian selain daripada tu, ini saya rasa tip ni just kita kongsi je lah. Tip ni pun ramai orang dah share, tapi saya pun gunakan jugalah. Kaedah macam mana, kaedah yang biasa orang cakap, kaedah tabung warna. Itu pun kaedah yang mudah, kaedah yang kadang-kadang seronok. Kalau macam saya kongsi rahsia. Nanti kalau ada masa saya tunjukkan lah. Saya tunjukkan video dengan lebih jelas lah. Kaedah tabung warna ni macam kita semua pun tahulah. Kita letakkan nilai duit dalam satu tempat. Kalau macam saya suka letak dalam bekas mineral yang besar. Kalau perasan bekas air mineral yang 6.5 liter atau 9.5 liter, bekas yang besar, yang lut sinar tu, kita keringkan dia. Maksudnya kita dah bagi dia kering, dalam tu tak ada air, supaya nanti kertas tak basah. Kalau macam saya suka jumlah yang sederhana saja. Saya hanya kumpul duit RM20 dan RM1.
Kalau mungkin kalau ada kemampuan, mungkin nilai yang lebih besar lah. Tapi kalau macam saya lebih mudah, saya lebih senang, rasa kemampuan saya simpan RM20 dan RM1. Kan kalau macam siapa-siapa, sebenarnya kaedah ikut warna ni bergantung kepada individu. Mungkin kalau mereka punya pendapatan lebih, mereka mungkin boleh simpan 50, 100, tak salah. Dan mungkin kaedah dia juga macam, katalah nilainya besar, mungkin dia bukan setiap hari, maksudnya 3 kali sehari, seminggu sekali. Kalau kaedahnya duitnya amountnya besar, mungkin seminggu sekali, itu terpulang. Kalau macam saya gunakan duit RM20, kaedah saya bukan kira hari. Ni saya nak kongsi rahsia lah. Saya bukan kira hari. Setiap kali macam transaksi pembelian, katalah hari itu saya dapat 2 keping note RM20, saya akan simpan. Maksudnya dalam sebulan tu, kalau saya beli-beli barang, tak kira lah bila, jika ada duit RM20, saya tidak akan gunakan untuk beli barang keperluan saya akan gunakan duit tu, saya akan simpan. Maksudnya kalau dalam seminggu tu 2-3 kali saya proses pembelian, dapat 5-6 keping, itulah yang kita simpan. Katalah dalam seminggu tu dapat 2 keping, itulah kita simpan. Saya tidak hadkan. Itu kaedah yang saya gunakan lah. Dan jumlah tu tidak tetap. Saya pun tak pernah lagi, nanti saya akan kongsikan lah hasilnya bila sikit lagi nak penuh, nanti saya akan tunjukkan video lah berapa jumlahnya. Bukanlah kita video tu nanti kita nak menunjuk ke apa, bukan, just kita nak kongsi supaya beri semangat dekat orang lain juga. Dia yang penting kaedah macam ikut color ni sebenarnya terpulang kepada kemampuan, terpulang kepada individu. Janji kita punya matlamat menyimpan, itu penting. Kata asas dia menyimpan, menabung, itu penting. Dan macam mana kita punya matlamatnya? Ada orang 6 bulan kita dah penuh tabung ni, kita simpan di satu bank. Ada orang sekian. Ini antara kaedah yang kita boleh gunakan lah. Yang penting kita ada tabungan. Ketabungan dalam bentuk kita simpan ikut color dalam satu bekas pun saya rasa perlu juga. Kalau untuk kecemasan, kita boleh gunakan, tak salah, sebab itu duit kita. Kan, itu duit kita yang kita simpan. Jadi kita sendiri yang tentukan apa yang kita hendak gunakan. Janji janganlah kita memaksa diri kita menyimpan tapi kita berhutang. Itu dah salah dah. Yang penting simpanan kita tu adalah lebihan wang. Lebihan wang mungkin daripada pendapatan kita, ataupun dengan cara kita, macam saya cakap tadi, kita buatlah kerja sampingan, kita buatlah overtime. InsyaAllah matlamat kita tu sampai. Seterusnya kita punya simpanan ni, ini ingatan lah. Yang penting kita punya simpanan tu kita simpan di tempat yang selamat. Ini sangat penting. Jangan salah kita menyimpan di tempat yang tak selamat. Konon-konon kita simpan, kita dapat baca satu artikel ke apa, kita dengar ke, atau ada orang jumpa kita, hasut kita, cerita macam ni, besok pulangan boleh sekian. Saya rasa secara normalnya takkan ada satu pelaburan yang hari ni kita letak duit sekian-sekian, 2-3 minggu kita dapat pulangan yang berkali ganda. Saya rasa secara logik akal lah tiada lah. Nanti mungkin kita boleh buat satu perkongsian lah. Kita boleh buat satu cerita nasihat berkenaan dengan skim cepat kaya ni. Tapi kali ni kita fokus dulu dekat tip menabung ni lah.
Yelah, kita faham ramai orang yang cakap ada kekangan, tak mampu menabung, tapi saya rasa itu bukan alasan. Sebab tu saya share ni supaya kita sama-sama berkongsi, sama-sama kita dapat manfaat, sama-sama kita ada tabungan. Itu yang penting. Sama-sama kita ambil pelajaran jugalah pada apa yang berlaku daripada Covid. At least kita ada simpanan. Sekarang ni mana-mana anak muda yang dah mula bekerja balik, tak kira lah apa kerja pun, mesti ambil perkara-perkara yang penting dalam hidup ni, antaranya menabung. Menabung ni mesti ada. Tip-tip menabung saya dah terangkan dah. Dan saya rasa tak ada alasan lah untuk kita kata tidak menabung, kan? Saya rasa kita semua mampu lah menabung. Sebab menabung ni tak ada pula orang tetap, kan, 2,000 sebulan, tak ada. Menabung ni terpulang. Daripada sekecil-kecil RM50 sebulan pun tak ada masalah. Yang penting kita ada tabungan. Sebab bila kita belajar menabung, kita dah berdisiplin. Bila kita menabung, daripada setahun, 2 tahun, duit tu akan bertambah. Dan dia sebenarnya akan memberi kita punya diri kita tu untuk bermotivasi lagi untuk simpan dengan lebih banyak. Jadi sebenarnya tak rugi pun menabung ni. Dia punya manfaat lebih banyak sebenarnya, kan. Okey, selain daripada tu mungkin kita nak kita nak kongsi-kongsi tip lah. Macam mana lagi menabung. Macam tadi saya dah cerita serba sedikit daripada pengalaman saya sendirilah macam mana menabung. Sebenarnya menabung ni dia memberi banyak manfaat untuk diri kita. Bila kita ada tabungan, kita rasa selamat. Maksud selamat ni selamat dari segi kewangan. Kita tak perlu berhutang jika ada kecemasan, dan kita boleh beli apa yang kita nak. Dan contoh kalau bulan tu kita ada masalah, mungkin OT kurang ke, atau ada hal kecemasan ke, kereta rosak ke, sakit ke, kan, kos-kos, tiba-tiba kita perlu balik kampung ke, nak beli tiket kapal terbang ke yang nilainya agak tinggi, dan kita pun rasa tak ada apa-apa masalah. Sebab kita ada tabungan, kita boleh gunakan tabungan kita, kan. Macam saya sendiri, apa yang saya share tadi itu cara saya, kaedah saya. Masing-masing orang pun pada saya apa pun kaedahnya, apa pun caranya. Ada orang cakap 20, 50, 30, tak kira lah, 10, 10, 80, 70, 30, 10, tak kira lah. Itu teori tu sebenarnya boleh diguna pakai. Janji matlamat kita tu dapat. Kalau macam saya tak adalah tetapkan 20, 20, 60 ke 70, 20, 10 ke. Saya tidak sebegitu. Saya tidak tetapkan. Cuma yang penting adalah konsisten, disiplin, dan ada matlamat. Sebab saya pun alhamdulillah lah, macam simpanan pun bukanlah kata banyak, tapi alhamdulillah. Tapi saya bermula daripada awal. Maksudnya daripada zaman-zaman saya bekerja kilang pun saya dah latih diri saya untuk menabung. Bila kita ada sikap menabung ni, memang daripada awal tu, kemudian kita melalui fasa bekerja, melalui fasa berumah tangga, melalui fasa ada anak, fasa kita yang kemudian nanti mungkin kita akan lalui fasa pencen. Itu bila kita latih sifat diri kita ni menabung, InsyaAllah kita sesuaikan tahap kewangan kita, kemampuan kita sesuaikan, dan kita berasa selamat sebab kita ada tabungan.
untuk orang yang berpencen macam ni, untuk orang yang sedang bekerja macam ni, untuk orang yang student, student pun nanti kita pun boleh bincangkan berkenaan isu student lah. Macam mana kaedah menabung. Mungkin orang kata student pun kena menabung ke? Ya, perlu. Apa pun sebenarnya yang penting matlamat kita, disiplin kita, usaha kita. Itu yang penting. Kalau kita ada benda-benda ni, insya-Allah kita tak ada alasan lah untuk menabung. Okey, rasanya cukup sekian kita punya pengongsian tentang menabung ala Bro Mat lah. Semoga pengongsian ni kita dapat sama-sama ambil ilmu, share. Jangan lupa sokong Bro Mat supaya Bro Mat dapat berkongsi lagi, bercerita lagi. Jangan lupa subscribe. Okey, assalamualaikum semua. Salam sejahtera.